Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung bacaan kita ataupun diskusi kita daripada karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, karya agung beliau ataupun salah satu daripada karya agung beliau, iaitulah Kimia As-Sa'adah, proses ataupun ramuan untuk mencipta kebahagiaan yang abadi di akhirat dan sekaligus tempiasan daripada kebahagiaan abadi di akhirat itu. Mudah-mudahan kita akan turut memperolehi kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa dan juga sentiasa bersama dengannya. Perkongsian kita pada kali ini dalam muka surat 94, Faslun fi ajaib al-qalb, fasal berkenaan dengan keajaiban hati. Dalam fasal ini Imam Al-Ghazali akan mendedahkan kepada kita dua pintu yang menjadi lorong kepada jiwa manusia untuk sampai kepada ma'rifah, ataupun kita boleh sebut sampai kepada mengenali hakikat diri dan seterusnya mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah dan menempuh jalan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan faktor sa'adah, merupakan faktor kebahagiaan sebagaimana yang diterangkan dengan panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali dalam fasal-fasal ataupun siri-siri yang lalu. Kata beliau, "I'lam anil qalbi babaini lil ulum, wahidun lil ahlami والثاني لعلم اليقظة وهو الباب الظاهر إلى الخارج." Ketahuilah bahawa pada hati terdapat dua pintu untuk ilmu-ilmu. Jadi pada hati manusia, kata Imam Al-Ghazali, ada dua bab, ada dua pintu yang membawa manusia kepada ilmu. Satu, pintu yang pertama, kata dia, wahidun lil ahlam, pintu yang pertama bagi impian-impian. Ini terjemahan, kita baca terjemahan oleh Kiai Haji Mistri Mustafa. Dia terjemahkan al-ahlam dengan impian-impian. Kalau kita perhatikan makna asal al-ahlam dari perkataan al-hilm, iaitu mimpi. Pintu yang pertama adalah pintu menuju kepada mimpi-mimpi. Jadi wallahu alam, asalnya yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang dimaksudkan dengan mimpi-mimpi di sini adalah tamsilan kepada alam batin, dipanggil alam rohani. Pintu yang pertama iaitulah untuk memahami kehadiran alam batin ataupun alam mimpi. Kerana apabila kita bermimpi, tubuh kita sudah berada dalam situasi mati, mana tubuh tidak berfungsi. Jadi bagaimana boleh berlaku mimpi? Bagaimana kita melihat dalam mimpi itu? Bahkan dalam mimpi kita merentasi jarak perjalanan yang jauh. Ada orang mimpi sampai ke kota Mekah, berada di depan Kaabah, dan ada orang mimpi sampai ke Eropah,
Dan malah ada orang mimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan ada orang mimpi bertemu dengan alim ulama, ada orang mimpi bertemu dengan ibu ayah yang telah meninggal, ada yang mimpi bertemu dengan saudara dan sebagainya. Jadi bagaimana berlaku interaksi dalam mimpi itu? Jadi kerana itu mimpi ini proses, salah satu daripada proses rohani dia panggil. Apa yang dilihat itu bukan jasad yang melihat, tetapi ruh manusia yang berinteraksi, yang berfungsi, yang mengalami kehidupan semasa dalam mimpi. Jadi apabila Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan kepada kita bahawa hati manusia ini ada dua pintu yang membawa dia kepada ma'rifah. Pintu yang pertama ialah lil ahlam, pintu yang menuju kepada mimpi-mimpi, dan kita boleh memahami insya-Allah dengan pintu yang membawa manusia kepada alam rohani, ataupun membawa manusia untuk memahami apa yang ilham yang ingin Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, yang berupa ilham daripada alam yang gaib, ataupun alam yang tidak mungkin ditanggapi dengan panca indera manusia. Itu satu, pintu yang pertama. Pintu yang kedua bagi alam jaga. Alam jaga, iaitu alam panca indera ni lah. Iaitu kata dia pintu yang tampak keluar. Pintu yang mana yang bolehkan manusia berinteraksi dengan dunia alam syahadah ini, dunia yang dapat disaksikan, didengar oleh panca indera. Jadi kalau Allah Ta'ala hanya memberi kepada manusia satu pintu saja daripada hati, iaitu pintu ke alam jaga, maka manusia tak akan mampu untuk memahami hakikat yang wujud di sebalik daripada alam jaga ini. Jadi, dan kalau Allah Ta'ala hanya memberi kepada hati satu pintu saja, iaitu ke alam mimpi tadi, alam rohani tadi, maka manusia tak boleh pula nak berinteraksi, tidak boleh pula untuk mendapat ilmu daripada alam duniawi ini. Jadi sebab itu manusia ini dikurniakan Allah, hati manusia dikurniakan Allah dengan dua pintu. Dalam keadaan tidur, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, pintu indera tertutup. Dalam keadaan tidur, pintu indera tertutup, dan terbukalah baginya pintu batin. Dengan adanya pintu kepada al-ahlam, pintu kepada alam impian dia panggil, atau dalam mimpi, memahami isyarat-isyarat dalam mimpi itu, maka manusia terbuka jalannya untuk menuju kepada pintu batin. Tersingkapkan baginya keajaiban, akan fayaftahu lahu babul batin fakshafu lahu ghaibun min al-malakut. Singkaplah baginya kegaiban alam malakut. Dia panggil ghaibu min alam ghaib, daripada alam malakut. Dengan pintu yang pertama, iaitu pintu yang membawanya kepada alam mimpi, ataupun alam, dia panggil alam rohani. Jadi menyebabkan manusia akan dapat memahami alam ghaib daripada alam malakut, iaitu kerajaan langit, dan juga lauhul mahfuz, tempat takdir tersurat, bagaikan sinar cahaya. Sebagaikan sinar cahaya, kerana cahaya ini kuasanya sangat laju. Cahaya ini tidak ada dipanggil tidak ada batasan, berbeza dengan kemampuan tubuh luaran, sehingga akan dibuat kajian berapa kekuatan yang mampu dicapai oleh manusia dengan kakinya, dengan jentera dan sebagainya, dan tidak ada kemampuan yang boleh melepasi cahaya, kerana cahaya ini kemampuannya sangat laju, kemampuannya tidak ada batasan dibandingkan dengan kekuatan pergerakan objek-objek yang lain yang ada di dunia ini. Terkadang
Cuma kata dia terkadang untuk menyingkapkannya, untuk memahami apa yang alam mimpi itu, kata Imam Ghazali, memerlukan sedikit takbir impian. Takbir mimpi perlu ditakbir, kerana kadang-kadang mimpi itu dia muncul dalam bentuk isyarat-isyarat, sedangkan tampak dari luar, orang-orang mengira dengan itulah adanya jaga ni yaqazah, dan bahawa jaga itu lebih sesuai bagi tercapainya makrifat. Sedangkan dia kata pintu yang menembusi kepada alam luar pula, alam luar, seharusnya itu juga menjadi lorong ataupun faktor manusia mendapat makrifah, dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memahati kejadian Allah, kehebatan, keajaiban ciptaan Allah. Tapi sayangnya, kata dia, orang-orang mengira dengan itulah adanya jaga. Manusia dia mengira bahwasanya dengan panca indera itu dia sedang terjaga. Mana kalau dia terjaga daripada tidur, mana dia mengira dia terjaga. Tapi ramai sebenarnya manusia yang terjaga daripada tidur, berada di alam jaga, bukan berada dalam mimpi, berada dalam jaga, tapi sebenarnya dia tidak jaga, dia belum tersedar daripada mimpi, sebagaimana pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam tulisannya yang lain, kalau tidak Ihya Ulumuddin Al-Arba'in fi Usuluddin, dia pernah menyebutkan an-nasu niyamun iza matu istaiqazu. Kebanyakan manusia semasa hidup di dunia ini sebenarnya sedang tidur, walaupun pada luarannya mata mereka terjaga, tapi sebenarnya mereka sedang tidur. Iza matu istaiqazu, apabila mereka mati barulah mereka terjaga, barulah mereka menyadari bahawasanya dunia ini sebenarnya hanyalah pura-pura. Kehidupan yang sebenar, ilmu yang sebenar bukanlah ilmu matematik, bukan ilmu sains, bukan ilmu kedoktoran. Kerana ilmu-ilmu itu sampai masanya dia akan habis, akan hilang, tidak akan bawa guna lagi. Maka di sana ilmu yang sebenar bagi manusia ialah ilmu yang menghidupkan jiwanya, ilmu ketuhanan, ilmu yang akan membawa kebahagiaan yang abadi di akhirat. Hatta apabila manusia berada dalam kubur sekalipun, tak akan ditanya, malaikat tak akan tanya kepada dia ilmu pertanian, malaikat tak tanya ilmu matematik, dan malaikat tak tanya ilmu lain, tidak ditanya. Tetapi yang malaikat bertanya ialah siapa Tuhan kamu, kenalkah kamu, dan siapa Tuhan menjadikan kamu, apakah kamu kenal agama Tuhan, apakah agama yang diredai oleh Tuhan, oleh Allah SWT, kenalkah kamu Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk membimbing manusia, dan kenalkah kamu kitab panduan daripada Allah yang mesti dipegang, diyakini oleh manusia. Jadi ilmu itulah yang sebenarnya. Namun ketika hidup di dunia ini manusia tidak menyedarinya. Jadi sebab itu manusia yang walaupun nampak luaran dia terjaga, tapi sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, mereka sebenarnya masih lagi berada dalam tidur mereka. Apa yang terlihat antara tidur dan jaga lebih memungkinkan makrifat daripada apa yang terlihat dari jalan indera. Jadi kerana itu, ada ketikanya kata Imam Al-Ghazali, situasi kita dalam tidur itu, walaupun kita nampak dari segi luarannya seseorang itu sedang tidur, tapi dari segi peluangnya untuk mendapat makrifah semasa dalam tidur itu, ada kalanya lebih luas daripada peluang dia untuk mendapat makrifah semasa dia berada dalam keadaan jaga. Kerana sebagaimana kita sebut tadilah, ramai manusia ketika dia dalam keadaan jaga, dia dipengaruhi dengan dunia ini sehingga menyebabkan dia tidak nampak hakikat yang sebenar. Sehinggalah
apabila Allah Ta'ala sayang kepada dia, Allah Ta'ala mentakdirkan ketika dia tidur itu, dia ketika alam dipanggil panca inderanya sedang berehat, pada saat itulah rohnya sedang berfungsi dan dia dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala penglihatan dalam alam rohani, sehingga akan dia bermimpi dengan mimpi yang mana Allah Ta'ala nak memberi nak membuka pintu kebenaran kepada dia, sehingga dalam mimpi itu dia dapat melihat keadaan dirinya yang sebenar. Jadi sebab itu bagaimana kita sebut sebelum ini, kita boleh memahami situasi jiwa kita pada ketika ini dengan melihat bagaimana mimpi kita. Itu Imam Al-Ghazali ajar kita sebelum ini. Kalaulah dalam hidup kita ini kita tidur, kita senantiasa bermimpi dengan mimpi-mimpi yang baik, itu memberi isyarat bahawasanya jiwa kita adalah jiwa yang baik. Tapi kalaulah yang mimpi yang selalu hadir dalam hidup kita, dalam tidur kita, itu adalah mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik, dan mimpi-mimpi yang jelek, itu isyarat bahawasanya jiwa kita itu sedang mengalami jiwa yang kotor, dan kita sedang berada dalam kekotoran. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam hadis sendiri pun, dalam kitab-kitab hadis sendiri pun ada bab yang khusus tentang bab ru'a, babul ahlam, bab tentang mimpi. Kenapa ada kitab, ada bab, ada tajuk, ada judul yang khusus dalam kitab-kitab hadis tentang mimpi? Kerana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh tentang mimpi. Sebab itu Nabi menyebut dalam satu hadis, ar-ru'a salasah, mimpi ini ada 3 jenis. Ru'ya minallah, dan mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan, dan juga mimpi daripada mainan tidur dipanggil. Yang mimpi daripada mainan tidur, yang orang Melayu kata mamai, igawan dan sebagainya. Jadi di sana ada mimpi daripada Allah. Satu, bahkan menyebutkan 1/46. Yang 1/46 daripada wahyu kenabian adalah melalui mimpi. Nabi Ibrahim AS pernah bermimpi, Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi, dan mimpi-mimpi para Nabi ini adalah mimpi wahyu. Dan begitu juga di antara cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan ilham, menyampaikan bisyarah kepada hamba-hambanya yang saleh, ataupun kepada hamba-hambanya yang belum saleh tapi Allah Ta'ala nak memberi perubahan kepada hidup dia, ialah melalui mimpi. Jadi sebab itu manusia ini dia sepatutnya dia kena guna dua-dua pintu ini untuk mencapai makrifah. Satu pintu yang menembusi ke alam rohani, dan satu lagi pintu yang menghubungkan dia dengan alam jaga. Tadi kita melihat, kita sebut bahasanya ada manusia ini walaupun dia sedang jaga, tapi hakikatnya dia sedang tidur, kerana dia tidak berusaha untuk merenung kejadian-kejadian Allah, keajaiban-keajaiban Allah yang ada di hadapan dia. Jadi untuk mengelakkan, untuk kita, supaya kita ini mendapat ilmu daripada, supaya pintu hati kita ini dimanfaatkan kedua-dua sekali, pintu ke dalam dan pintu keluar, maka yang pertama sekali kita kena berusaha untuk menajamkan mata hati kita, disebut dengan basirah. Kena tajamkan mata hati kita, disebut dengan basirah. Dan yang keduanya, kita kena manfaatkan dia punya penglihatan panca indera luaran kita, iaitu dengan kita sentiasa menyahut seruan Al-Quran Karim, iaitulah memerhati, mengambil pengajaran, merenung apa yang ada di depan kita ini daripada alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa, apakah mereka tidak merenung, tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan Allah? Wa ila sama'i kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana diangkat oleh Allah. Wa ila ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana dia dihampar oleh Allah. Wa ila jibali kaifa nusibat, pada gunung ganang bagaimana dia dipasak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jangan tunggu bila kita mati baru nak terjaga. Walaupun ramai di sana kata Imam Al-Ghazali, manusia ni kebanyakannya tidur, bila mati baru terjaga. Kita tidak, belum mati lagi kita kena jaga.
kita kena sedar, kita kena menyedari. Maka caranya ialah dengan kita sentiasa baca Quran, merenung Al-Quran dan menyahut apa saja seruan Al-Quran, termasuk seruan Al-Quran, supaya kita ni membuka mata kita, menadah telinga kita, membuka hati kita, ya, untuk kita menerima nasihat, menerima pengajaran, untuk kita menimba sebanyak mungkin i'tibar, renungan-renungan dan sebagainya. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, kalau manusia boleh memanfaatkan kedua-dua pintu yang Allah Taala sediakan, ya, pintu daripada hatinya yang menembusi kepada makrifah, ya, sama ada pintu ke dalam alam rohani ataupun pintu keluar berinteraksi dengan dunia ini, maka manusia ini akan menjadi al-arif billah. Ya, biasa kalau orang sufi, kalau orang fiqh, orang yang alim dipanggil al-faqih. Ya, kalau dalam bidang-bidang lain, orang alim disebut al-alim atau al-alamah. Tapi orang sufi, orang yang alim, dalam istilah orang sufi ialah al-arif, dia panggil orang yang punya ma'rifah. Ya, kerana bagi orang sufi ini, ilmu yang sebenarnya itu adalah ma'rifah. Ya, ilmu yang sebenar adalah ma'rifah, kerana ilmu yang lain daripada ma'rifah itu mungkin menjadi maklumat, ya, akan menjadikan kita tak ubah seperti komputer, tak ubah seperti kaset rakaman, tak ubah seperti CD dan sebagainya. Ya, tapi orang yang punya makrifah ini, ya, maka ilmu itu adalah ilmu yang tertanam dalam hati, yang disebut oleh Allah ar-rasikhuna fil ilm, ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, orang yang rusuh, yang mendalam ilmunya, ataupun disebut oleh Allah ulil albab. Ya, ulil albab itu juga merujuk kepada orang berilmu, yang disebut dalam tafsir dengan orang yang punya akal dan juga hati yang jernih. Ya, orang punya akal yang bijaksana juga hati yang jernih. Nah, ilmu yang terhasil yang menggabungkan proses akal dan juga proses hati. Nah, proses dipanggil intelek, dan juga proses penghayatan batin, ya, yang menggabungkan Islam, iman, ihsan, yang sentiasa berada dalam kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada makam musyahadah atau makam muraqabah, makam penyaksian ataupun makam dipanggil pengawasan. Itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, perkongsian kita pada kali ini, dan mudah-mudahan Allah menggunakan lagi masa kepada kita untuk sama-sama kita manfaatkan, membaca, menghayati, memahami karya-karya daripada alim ulama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya, alim ulama kita dahulu meninggalkan banyak karya agung. Ya, jadi sebab itu kita kena luangkan banyak masa kita, habiskan masa kita untuk kita memahami karya-karya agung mereka. Itu yang lebih manfaat, dan daripada kita mempelajari orang kemudian ni belum dikurniakan Allah dengan ilmu yang mantap. Ya, kita sepatutnya baca karya Imam Syafi'i. Kalau boleh baca muqaddimah pun cukup dah. Yang karya agung Imam Syafi'i sebagai contohnya kitab Risalah. Cuba tuan-tuan ambil masa baca muqaddimah kitab Risalah. Kalau tak boleh baca sampai habis pun, baca muqaddimah. Cuba cari karya agung Imam Nawawi, Al-Majmu' sebagai contohnya. Karya agung Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagai contoh lagi Syarah Sahih Muslim sebagai contohnya. Cuba baca muqaddimah dia. Baca, perhati, tengok apa yang mereka ungkap. Kerana biasanya para alim ulama di bahagian muqaddimah itu mereka akan menjelaskan apa yang ingin mereka sampaikan, daripada kupasan tersebut. Jadi kupasan dalam kitab tersebut. Jadi tuan-tuan yang alhamdulillah Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.